Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera buat semua anak-anak pelajar saya yang sangat saya kasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah hari ini kita akan teruskan kuliah kita di bawah tajuk Badan Eksekutif. Badan Eksekutif. Sebelum kita telah pun tengok di bawah doktrin pengasingan kuasa, yang mana kuasa kuasa pemerintahan di dalam negara kita ini dibahagikan kepada 3 badan utama kan. Yang pertama Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Dan kita telah pun melihat Badan Perundangan. Dan hari ini kebetulan beberapa hari yang lepas kita telah pun mendapat Perdana Menteri baru, kita telah pun mendapat jemaah menteri yang baru. Jadi aura semangat tu ada, betul tak? Jadi hari ini kita cuba kupas dengan lebih mendalam berkaitan dengan Badan Perundangan ini. Supaya kita lebih jelas lah apa yang dikatakan oleh Badan Eksekutif ni. Bukan Badan Perundangan, saya sebut Badan Perundangan tadi salah. Badan Eksekutif yang kita akan tengok hari ni. Badan Perundangan dah tengok kan. So kalau ikutkan sebelum dilantiknya jemaah-jemaah menteri, Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Yang mana baginda melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri selepas beliau mendapat keputusan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang mana mereka telah memberikan sokongan kepada Datuk Ismail Sabri untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Kita ada 222 ahli Dewan Rakyat. Dan daripada 222 ahli Dewan Rakyat itu 114 telah pun bersetuju memberi sokongan mereka kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebab seseorang Perdana Menteri apabila dia akan dilantik menjadi Perdana Menteri, dia mestilah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Apabila yang di-Pertuan Agong telah mendapat keputusan sokongan majoriti daripada ahli parlimen yang mana dipanggil seorang-seorang kan untuk tahu siapa sokong siapa, dan dia telah membuat keputusan lah setelah melihat pemilihan daripada ahli Dewan Rakyat. Mereka semua menyokong, kebanyakannya iaitu seramai 114 orang itu telah pun memberi sokongan kepada Datuk Ismail Sabri. Dan apabila baginda telah mendapat keputusan tersebut, jadi baginda telah pun berkenanlah melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Kemudian selepas Perdana Menteri angkat sumpah, selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9, dan apa tugas yang perlu beliau buat? Yang pertama, beliau kena membentuk kabinet. Membentuk kabinet. Kabinet tu ialah apa? Kabinet tu adalah kabinet itu adalah jemaah menteri, yang mana jemaah menteri inilah yang akan membantu Perdana Menteri. Untuk makluman awak juga, jemaah menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri ataupun yang disenaraikan oleh Perdana Menteri bukan sahaja daripada kalangan ahli Dewan Rakyat sahaja. Perdana Menteri boleh menyenaraikan ahli jemaah menteri dia sama ada daripada kalangan ahli Dewan Rakyat mahupun ahli Dewan Negara. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh dipilih lah untuk menjadi jemaah menteri. Dan apa yang awak perlu tahu kesemua jemaah menteri ini, mereka adalah bertanggungjawab secara terus kepada yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong kita ke bawah duli
Okey, Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okey, itulah sebersikit hari ini berkaitan dengan badan eksekutif ataupun badan perundangan pula, badan pemerintah ataupun badan pentadbiran di negara kita ini. Okey, itu dulu daripada saya untuk kuliah hari ini. Sekian, terima kasih.